Assalamualaikum dan kembali lagi ke Izzat Review. So, hari ni Izzat nak membuat sedikit review mengenai Ultraman Deca episod yang ke-8. Tapi sebelum Izzat mulakan review kita hari ni, Izzat nak mengucapkan terima kasih kepada korang kerana telah pun subscribe channel ni sampai kita ada 59 subscriber ya. Izzat memang sangat-sangat menghargai usaha korang kerana sudi subscribe. Izzat pun sangat berterima kasih kepada korang sebab sudi support Izzat selama ni. Izzat sayang korang, okey? Tapi macam biasa, sebelum Izzat mula review tu, macam biasalah, kita ke intro dulu, okey? Episod ke-8 Ultraman Deca dibukakan dengan recap daripada episod yang ke-7. Dia kemudian pula dilanjutkanlah ke situasi pada hari ini, yang mana pada ketika orang awam sedang menjalani kehidupan mereka seperti biasa, tiba-tiba ada satu pokok bunga iaitu Riley yang tumbuh di atas tanah telah pun mengeluarkan satu pollen, dan pollen tersebut telah menyebabkan manusia-manusia kat situ berhalusinasi. Kita kemudian pula berlanjut ke Nurse Jessie, di mana Kanata ni bertanyalah pada Kengo ni kenapa dia tidak menghabiskan Megaloto tu tadi. Kengo pun memaklumkan bahawa 10 tahun yang lalu dia telah pun menyertai pasukan Gazelle dan dia mempunyai harapan untuk membuatkan orang lain tersenyum. Tapi bagaimanapun dia gagal untuk membuat seorang tersenyum. Orang yang dimaksudkan tu adalah Carmilla. Dan waktu tu Kanata ni mula-mula mempersoalkan kenapa pula Kengo ni bersimpati dengan Carmilla tu. Bukan ke Carmilla tu adalah musuh diorang. Kenapa Kengo nak rasa bersalah apa semua tu. Dan Kengo pun bertanyalah kepada Kanata apa tujuan dia menjadi Ultraman Deca. Belum sempat Kanata menjawab, tiba-tiba Ichika memaklumkan pada Kanata tentang kecemasan yang berlaku. Kita kemudian pula berlanjut ke opening, dan tajuk untuk episod hari ini adalah Cahaya dan Kegelapan Lagi. Kita kemudian pun berlanjutlah ke scene berikutnya, di mana pasukan Gazelle telah pun dihantar untuk ke kawasan tersebut. Dan bila diorang sampai tu, orang tengok semua orang sedang terbaring dan sedang tersenyum lah. Dan pada ketika itu Kengo telah pun terlihat Riley, dan dia pun pergilah untuk melihat Riley yang berada dekat dalam tanah tu. Asumi kononnya mendatangi tempat tersebut dan secara tak sengaja telah pun terhidup pollen bunga tersebut yang menyebabkan dia pun berhalusinasi. Di dalam halusinasi Asumi itu tadi, dia ni bermimpi bahawa kerjaan dia sebenarnya iaitu penjual senbi itu. Senbi yang dijual tu sangat-sangat laku ya. Orang yang beli tu semuanya adalah terdiri daripada pasukan Gazelle sendiri. Kat situ kita ada Kapten Murahoshi, kita ada timbalan Kapten Kazaki Sawa, kita ada Ryumon, kita ada Ichika, dan juga kita ada Hanejiro sekali. Asumi orang kata macam hanyutlah seketika dalam dia punya halusinasi tu. Sehinggalah kata-kata Kengo tadi membuatkan dia teringat, dan dia pun tersedarlah daripada halusinasi dia tu tadi. Dan Ichika memaklumkan yang dia dah pingsan dalam satu jangka masa yang sangat lama lah. Dan bila dia tanya apa yang dah terjadi, dia pun terkejut lah bila melihat bunga Riley tu semakin membesar. Dan bila dia tanya kenapa tak ada orang buat apa-apa mengenai pokok bunga tu kan, dan dia pun menunjukkan situasi di mana orang-orang sekeliling tu seolah-olah macam masih lagi berhalusinasi tu, macam menghalang lah pasukan TPU daripada merosakkan tanaman tersebut. Dan Kengo pun menjelaskan lah bahawa pollen tersebut mengeluarkan sejenis psikostimulan, dan benda tu menyebabkan orang berhalusinasi di dalam dunia mereka sendirilah. Dan juga itu pun menghalang mereka ni daripada terjaga. Tapi disebabkan Asumi terjaga, Asumi pun tanyalah habis tu macam mana dia ni boleh terjaga, sedangkan dia pun tersedut juga dia punya pollen bunga tu. Orang menjelaskan bahawa kesan sampingan tersebut akan menjadi semakin lemah pada waktu malam. Dan Kengo sebagai seorang ahli botanis pun menyatakan bahawa pada waktu malam bunga tak meriliskan satu pollen pun, dan bunga gejeran tu pun samalah juga. Dan waktu tu Kapten Taiji Murahoshi pun menyatakan bahawa dia menggunakan pollen tersebut untuk melindungi bunga itu sendirilah. Bunga tu menggunakan pollen tersebut untuk mengawal manusia dan untuk melindungi dia daripada dimusnahkan. Tapi waktu tu Taiji Murahoshi tanya-tanyalah macam mana Kengo ni tahu banyak pasal bunga tu kan. Dan Kengo pun menyatakan bahawa dia adalah orang yang bertanggungjawab mencipta bunga tersebut. Dan pasukan Gazelle yang lain pun macam terkejut lah dengan pernyataan Kengo tu. Kita pun didatangi dengan satu karakter yang agak tak asing lagi lah untuk peminat siri Ultraman Trigger. Orang tersebut adalah Yuna Shizuma. Yuna Shizuma sekarang ni dah pun menjadi sekretari untuk Shizuma Foundation, menggantikan bapa dia iaitu Mitsukuni Shizuma. Jadi menyatakan bahawa bunga tu bukanlah Riley, sebaliknya Riley milik Kengo tu berada dengan dia. Yuna kemudian menyatakan bahawa bunga itu bukanlah bunga milik Kengo, tapi daripada cerita Yuna tadi, yang bapa dia iaitu Mitsukuni Shizuma ni adalah seorang peneliti tentang peradaban ultra kuno, dan bunga tersebut pun berasal daripada peradaban ultra kuno iaitu yang dipanggil sebagai Gijeran. Gijeran ni terhasil daripada proses perubahan Carmilla menjadi Megaloto, dan dia mula membesar kerana ulah spear tu tadi, dan dia orang pun bercadang untuk menghapuskan bunga tersebut. Dan Kengo pun bertanyalah kenapa Riley tu serupa dengan bunga tu. Tapi belum sempat si Yuna ni menjawab, tiba-tiba dia mendapat amaran yang bunga tu semakin
semakin lama semakin membesar, dan diorang ni perlu mempunyai rancangan. Tapi Kengo kata kalau dia nak hapuskan, kena hapuskan dia sampai ke bawah tanah lah. Kalau tak hapuskan sampai ke akar dia, bunga tersebut akan mekar lagi. Dan pada ketika itu jugalah Yuna mengeluarkan sejenis herbicide lah untuk menghapuskan bunga tersebut. Dan dia menyatakan bahawa diorang ni hanya ada 3 jam je untuk memasukkan benda tu ke dalam nest DC. Dan dia pun menyatakan bahawa dengan menggunakan benda tersebut, gigiran dapat dimusnahkan sampailah ke akar umbinya. Kita guna pula berlanjut ke satu lagi scene di mana Kengo dan juga Yuna akhirnya bertemu kembali selepas beberapa tahun ya. Ternyata perangai Yuna sewaktu bertemu dengan pasukan God Select lain tadi hanyalah sebagai satu cara untuk menunjukkan betapa profesional dan matangnya dia. Tapi sebenarnya Yuna ni tak berubah pun, dan dia memang sangat-sangat gembira bila dia berjumpa dengan Kengo semula. Ternyata merindukan Akito juga. Kengo pun bertanyalah kenapa Riley tu serupa dengan gijiran tadi. Yuna memaklumkan bahawa mungkin kerana memori Kengo mengenai peradaban Ultra Kuno tu telah menyebabkan dia menciptakan bunga tersebut serupalah macam gijiran tu tadi secara tak sengaja. Tapi Yuna memaklumkan bahawa Riley kepunyaan Kengo tak sama langsung macam gijiran tu tadi. Dan dia kemudian pun memaklumkan bahawa kemunculan gijiran pun berkait dengan kemunculan Megalothor. Dan mereka pun menyatakan bahawa pertarungan mereka belum berakhir lagi. Kengo dan Yuna pun sekali lagi menyarungkan semula uniform God Select mereka yang terdahulu dan bekerjasama dengan pasukan God Select zaman sekarang ni untuk menewaskan gijiran tu tadi. Walaupun pada mulanya Kapten Murahoshi menyatakan bahawa perkara tersebut melanggar protokol, dan dia pun membenarkanlah mereka berdua untuk menyertai mereka. Operasi pun dimulakan. Seperti yang dirancangkan, senjata yang dibawa oleh Yuna tadi pun berjayalah digunakan. Senjata tersebut telah pun berjaya mematikan Riley. Dan pada ketika itu, orang-orang yang berhalusinasi tadi pun akhirnya telah pun tersedar, dan Ryumon, Ichika, Kanata dan juga Kengo terus mengevakuasi mereka ke tempat yang selamat. Benda tersebut dimaklumkan pada Taiji Murahoshi, dan Kapten Taiji Murahoshi pun mula untuk melepaskan serangan. Secara tiba-tiba Megalothor muncul dan menghalang serangan tersebut. Melihatkan kemunculan Megalothor tu, Asumi dan Kengo pun berubahlah menjadi Ultraman mereka. Pertarungan kedua Ultraman Trigger dan juga Ultraman Decker menentang Megalothor pun terjadi. Pertarungan mereka ni orang kata nampak kedua-dua Ultraman tu menghadapi kesukaran lah. Bila diorang nampak pertarungan tu, Ichika ni pun tanyalah mana perginya Kengo dengan Kanata. Tapi Yuna menyatakan bahawa perkara tersebut selalu terjadi. Dan pertarungan antara Ultraman Decker, Trigger menentang Megalothor pun berlanjut. Sampailah akhirnya Ultraman Trigger pun menggunakanlah kuasa dia, iaitu menggunakan form Sky Type. Sekali lagi kita pun kalah dengan Circle Arm, dan ternyata Circle Arm masih lagi digunakan oleh Ultraman Trigger. Jadi kali ini Ultraman Trigger menggunakan bentuk Sky Arrow dan bertarunglah sekali lagi dengan Megalothor tadi. Ultraman Decker pun kemudian pun berubahlah menjadi Ultraman Decker Miracle Type. Dan sama macam episod sebelum ni, pertukaran dia dilakukan secara real time, dan pertarungan di udara pun terjadi. Pertarungan di udara ni bagi Zat memang antara salah satu fight yang cantik lah, dan antara yang menjadi kesukaan Izzat juga untuk episod kali ini. Dan sewaktu pertarungan tu, Ryumon ni perasan ada macam kesan luka dekat bahagian Megalothor tu. Dan bila dia orang tengok tu, dia orang ni pun mendapatlah idea. Dan waktu Megalothor nak melarikan diri, Ryumon pun segeralah menembak ke arah luka tersebut. Dan ternyata itu adalah titik kelemahan mereka. Ichika, Yuna dan juga Ryumon pun bekerjasama untuk menembak Megalothor. Dan pada ketika itulah Kengo ni terlihat kamera, dan dia pun cakap dia akan cuba untuk membuat kamera tersenyum. Kengo pun memanggillah Ultra 2 SWAT. Kamu macam sebelum kita dah pernah tengok dia menggunakan teknik daripada Cut Multi dan juga Power. Dan nama teknik dia ni adalah Zephyrium Break dengan Derasium Impulse. Dan yang ketiga ni pula dia menggunakan teknik dengan menggunakan Cut Ultraman Trigger Sky Type. Dan nama teknik dia ni dipanggil sebagai Dual Runball Buster, di mana Ultraman Trigger berpusing dan sambil memegang Ultra 2 SWAT lalu menyerang musuhnya. Sewaktu tu dia terlihatlah kamera tu macam nak keluar lah daripada Megalothor tu tadi. Ultraman Decker cubalah untuk menyelamatkan kamera, tapi malangnya dia diserang sampai menyebabkan dia kembali semula ke bentuk multi-type dia. Pada ketika itu Ultraman Decker pun melihatlah betapa kuatnya Ultraman Trigger berusaha untuk menyelamatkan kamera. Dan Kanata pun mengingatilah semula kata-kata milik Kengo yang impian dia adalah untuk membuatkan orang lain tersenyum.
Kanata pun menyatakan bahawa dia masih lagi tak tahu atas tujuan apa dia bertarung. Dan pada ketika itu dia menyatakan hanya benda ini sajalah yang dia boleh buat. Dan pada ketika itu Ultraman Deku pun menggunakanlah kuasa dia. Megaloto cuba untuk menyerang Ultraman Deku, tapi dihalang oleh Ultraman Trigger. Yuna pun meminta kepada Yuzari untuk memberikan kuasanya sekali lagi untuk dia membantu kedua Ultraman tersebut. Dan sekali lagi Yuna pun berubahlah menjadi Yuzari. Berbezalah dengan sebelum ni. Kalau macam sebelum ni Yuzari tu keluar daripada badan dia ataupun merasuk tubuh dia. Tapi kali ini berbeza lah, sebab Yuzari yang dia bertukar ni masih lagi mengenakan uniform Guard Seret, tapi rambut dia berwarna putih. Kerjasama antara Ultraman Deku dan juga Yuzari pun berjayalah menarik Kamira keluar daripada Megaloto tu tadi. Dan Trigger dan Kamira pun bertemulah buat kali keduanya. Kengo dan Kamira pun bertemulah sekali lagi. Dan Kamira pun menyatakanlah ayat yang dia pernah sebut sebelum ni, yang Kengo ni tak pernah pun menolak kegelapan. Dia pun menyatakan bahawa cahaya yang panas tak adalah teruk sangat. Kalau timer Ultraman Deku dah pun mula berkedip ya, tapi Megaloto masih lagi semakin kuat. Pertarungan pun sekali lagi dimulai. Tapi kali ni akan setakat Ultraman Trigger dan Deku sahaja yang akan bertarung. Tapi Kamira pun turut serta bertarung, dan pertarungan yang cukup epik antara mereka bertiga ni pun terjadi. Apa tak boleh cakapkan, ini adalah satu fight scene yang paling mengujakan lah. Buat pertama kalinya kita nampak ya Dark Giant berjuang bersama dengan Ultra. Pertarungan pun dimulakan, dan waktu pertengahan pertarungan tu karakter ni pun memberikanlah Ultra Dimension Ultraman Deku Flash Type kepada Kengo tu. Dan Kengo pun menggabungkanlah kuasa daripada Trigger Multi dan juga Deku Flash. Dan waktu tu kita dengarlah macam mana bunyi dia. Trigger Multi, Deku Flash, Ultra Combo, Duo, Flash, Multi Scram. Dan dia pun melepaskanlah serangan kepada Megaloto tu tadi. Ultraman Trigger kemudian pun berubahlah menjadi bentuk, iaitu Glitter Trigger Eternity. Ketiga-tiga Ultra ni pun bekerjasama lah. Dan Ultraman Trigger melepaskan Glitter Zeperion, dan Ultraman Deku pula melepaskan Seljin Kosen, dan Kamira pun melepaskanlah Kosen dia tadi. Ketiga-tiga Kosen mereka saling bergabung dan mengena ke arah Spear Megaloto. Spear Megaloto pun akhirnya berjaya ditewaskan. Kamira kemudian pun menghilangkanlah diri, termasuklah juga dengan Deku dengan Trigger tadi. Asumi dan Kanata pun terpaksalah berpisah. Tapi sebelum Kengo berpisah dengan Kanata, sebab bertanya pada Asumi, adakah Asumi dah pun menjumpai jawapan soalan dia tadi? Tapi Asumi tu kata dia masih lagi tak ada jawapan tersebut. Kengo kemudian pun menyerahkanlah Ultra Dual Sword dan juga Ultra Dimension Card milik Ultraman Trigger tu kepada Asumi. Dia kata untuk memudahkan Asumi ni melindungi bumi, sebab itulah dia memberikan Ultra Dual Sword tersebut. Kengo kemudian pun berpisahlah dengan Yuna. Tapi sebelum dia berpisah dengan Yuna ni pun menyuruhlah Kengo ni menyampaikan salam dia kepada Akito dan mereka yang berada dekat planet Marih. Belum sempat dia nak pergi tu, mereka didatangi oleh Kamira. Dan Kamira pun menyuruh Kengo membawa dia keluar daripada kubah spear tu. Dan dia pun menyatakan dia pun perlu mencari tempat baru yang mana sesuai untuk dia bersama dengan mereka berdua. Dan mereka berdua yang dimaksudkan tu adalah Hydram dan Dargon. Izzat rasa ini antara satu benda yang cukup mengejutkan lah untuk episod kali ni. Kami berharap yang diorang bertiga ni boleh berjuang bersama-sama atas jalan kebaikan pula. Dan pada ketika itu, Kengo pun berubahlah menjadi Ultraman Trigger, dan bersama Kamira mereka pun keluarlah daripada kubah spear tu. Dan pada ketika itu, Asumi menyatakan bahawa satu hari nanti dia akan cuba mencari jawapan tersebut dan dia akan memberitahu pada Kengo. Dan episod pun habis. Sekarang lepas kita dah breakdown tu, kita review lah pula kan macam biasa. Apa yang Zabu cakapkan, episod kali ni jauh lagi baik daripada episod ke-7 Ultraman Deku ni. So, walaupun episod 8 ni pacing dia masih laju, tapi kali ni kita dapat lebih banyak informasi lah berkenaan dengan Gijeran, cara dia mengalahkan Gijeran tu. Dan episod kali ni juga antara episod yang Zat rasa memberikan keadilan kepada siri Ultraman Trigger. Sebab ramai lah orang komplain dengan pengakhiran Ultraman Trigger yang berakhir dengan cara Kamira ni mati, lebih kurang sama je macam 3. Tapi ternyata dalam episod kali ni mereka memberikan keadilan kepada Kamira, dan Kamira akhirnya mendapat ending yang cukup menarik. Zat memang tak expect benda tu jadi. Bawa pertarungan yang disajikan pun jauh lebih baik daripada episod yang sebelum ni. Bandingkan dengan episod yang lepas, Izzat rasa episod kali ni lebih boleh diterima lagi lah oleh para fans. Walaupun pacing dia agak cepat juga, tapi
Izzat rasa macam episod kali ni jauh lagi best daripada episod 7. Dan daripada segi masalah, Izzat pun rasa macam tak ada Kengo pun jarang mengucapkan smile-smile je untuk episod kali ni. Jadi Izzat rasa itu sajalah video kita untuk hari ni, di mana Izzat breakdown episod ke-8 Ultraman Deca, dan Izzat pun dah berikan review Izzat. Kalau korang dah tengok episod 8 ni, apa pendapat korang untuk episod 8 ni? Jangan lupa tinggalkan komen kat bawah, okey? Jangan lupa like, share dan subscribe ke channel Izzat ni untuk kita majukan lagi channel ni. Sampai di sini saja video kita. Kita jumpa lagi di next video, okey? Assalamualaikum dan bye.